Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ini saya akan ambil alih kelas PSV awak ni. Cikgu Hanapi yang ajarkan. Jadi hari ini saya akan bantu Cikgu Hanapi untuk ambil alih kelas PSV kelas awak ni selama 2 bulan. Okay. Untuk kelas hari ini, okay, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nusra bintu Sulaiman. Saya merupakan pelajar praktikal dari UTHM iaitu Universiti Tun Hussein On Johor. Okay, saya praktikal kat sini tak lama pun, dalam 2 bulan sahaja. Okay. Untuk kelas hari ini saya akan mulakan dengan bab 3 iaitu seni catatan. Okay, seni catatan. Awak dah belajar kan apa tu seni catatan dengan Cikgu Hanapi? Okay. Hari ini saya akan ulang balik ataupun terang balik secara ringkas apa tu seni catatan. Okay. Untuk seni bab ni, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat, apa yang awak dapat untuk bab ni bila awak belajar? Satu, awak dapat menjelaskan definisi catatan dengan betul. Yang kedua, mengenal pasti tentang perkembangan seni catatan dari aspek pelukis cat air tempatan serta karya mereka. Awak akan dapat dua ni bila awak belajar seni catatan ni. Kita tengok apa catatan. Apa itu catatan? Catatan ni ialah proses menggambarkan dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan dua dimensi iaitu 2D seperti kanvas, kertas atau kayu. Mesti awak tak tahu kan apa tu kanvas. Kanvas ni ialah sejenis kain. Dia seperti kain kasut yang kasar tu. Itu kita panggil kanvas. Kanvas ni dia sesuai untuk buat catatan. Sebab apa? Sebab permukaan dia dapat menyerap media basah. Permukaan dia kan kasar. Dia dapat menyerap media basah. Media basah ni dia ada banyak jenis. Contoh media basah ialah cat air, cat poster dan sebagainya lah. Itu apa maksud catatan. Ni contoh gambar catatan, awak boleh tengok. Untuk pelukis cat air tempatan. Seni catatan ni dalam tajuk ni merangkumi jangka masa antara tahun 1930-an hingga 1950-an. Maksudnya kat sini dia muncul sebelum dan pada awal kemerdekaan. Pelukis-pelukis cat air Pulau Pinang menjadi perintis kepada seni catatan moden Malaysia. Pelukis cat air tempatan terawal ialah Yong Mun Sen, Abdullah Arif, Wo Juping, Kuasia dan Ibrahim Abu atau AB Ibrahim. Karya mereka memperlihatkan kepakaran dalam mengolah cat air yang mampu merakamkan kesan cahaya dan bayang. Sekejap lagi kita akan kenal siapa pelukis cat air tempatan ni, apa yang mereka buat. Yang pertama, Abdullah Arif. Apa yang dia buat ialah karya-karya cat air beliau banyak menampilkan tema landscape, hasil penghayatan dan pemerhatian beliau terhadap persekitaran. Maknanya dia banyak buat catatan berkaitan dengan tema landscape ataupun persekitaran. Tema karya beliau juga menyentuh kekayaan hasil bumi Malaysia seperti karya Bumi Bahagia Lombong, Bija Timah Malaya 1960. Ni ialah berkaitan dengan Abdullah Arif. Yang seterusnya, Yong Mun Sen ni, dia gemar menampilkan tema alam dan manusia dalam karya cat air beliau. Dia menggunakan sapuan berus kaligrafi Cina yang halus untuk buat catatan tu. Beliau terpengaruh dengan gaya aliran Impresionisme Eropah, khususnya Paul Gauguin yang merujuk kepada olahan subjek figura beliau. Ni ialah berkaitan dengan Yong Mun Sen ni. Yang seterusnya kita tengok Ibrahim Abu atau AB Ibrahim. Apa yang dia buat?
Okey, Ibrahim Abu ni dia merupakan pelukis didikan sendiri yang menyara hidup dengan melukis. Okey, dia melukis je untuk cara hidup dia. Jadi dengan tu dia mahir menghasilkan karya cat air bertemakan landscape dengan suasana yang nostalgik. Okey, karya cat air beliau pernah diterbitkan dalam majalah seperti Mastika pada tahun 1957, 1959, 1967 dan juga 1969 dan Dewan Sastera 1971 dan 1972. Okey, kita dapat tengok Ibrahim Abu ni dia sehari hidup dengan melukis saja. Okey, yang seterusnya kita tengok Quassia. Tengok ni Quassia. Quassia ni dia pernah menerima bimbingan daripada Sir Russell Flynn di England tahun 1933 dalam karya cat air. Beliau menggemari tema bunga seperti orkid dan cana dalam karyanya kerana minat dan juga menjadi ahli Persatuan Orkid Amerika. Beliau juga memaparkan tema keindahan landscape dan bangunan hasil pemerhatian beliau di negara-negara yang pernah dilawati. Okey, beliau juga terpengaruh dengan gaya impresionisme. Okey, ni berkaitan dengan Quassia. Okey. Okey, kita tengok karya catatan pelukis tempatan. Okey. Kemunculan pelukis-pelukis tanah air telah merancakkan lagi perkembangan seni catatan di negara ini. Okey, mereka tidak menghadkan penggunaan cat air semata-mata, sebaliknya menggunakan bahan lain seperti cat minyak, fresko, cat tempera, cat akrilik dan media campuran. Maknanya dia kat sini dia banyak guna media untuk hasilkan catatan tu. Okey, kita tengok karya catatan pelukis tempatan. Okey, tengok karya dia. Syed Ahmad Jamal, dia buat catatan apa? Tengok orang berjoget, nampak tak orang tengah berjoget dalam gambar ni? Pada tahun 1957 dan beliau buat catatan ni menggunakan cat minyak. Yang seterusnya, Teh Hokiat. Apa yang dia buat? Catatan apa? Pengayuh beca. Nampak ni orang tengah kayuh beca. Pada tahun 1959 menggunakan media campuran. Okey. Yang ketiga, tengok Zakaria Noh. Apa yang dia buat? Dia membina perahu. Catatan membina perahu. Pada tahun 1956 menggunakan cat air. Dan yang keempat, kita tengok Chua Tian Teng. Dia membuat catatan berkaitan dengan pergi ke pasar pada tahun 1959 menggunakan media batik. Okey, ini untuk karya catatan pelukis tempatan lah. Kita tengok. Okey, ini media yang boleh digunakan untuk kita hasilkan catatan. Okey, yang pertama kita tengok cat air. Cat air ni biasa memang awak kenal lah kan. Awak biasa tengok cat air. Apa tu cat air? Awak biasa guna kat sekolah kan. Dan cat air ni juga mudah untuk kita dapat kan. Cat air ni dia bersifat lutsina. Dan cat air kalau kita buat, kita guna tebal. Kita cat tu banyak lapis, dia akan jadi tebal jika disapu berlapis-lapis di atas permukaan kertas. Okey, tu cat air. Yang kedua, fresko. Fresko ni dia merupakan bancuhan pewarna dan air disapukan ke dinding ketika kapur plaster masih lembap. Maknanya fresko ni kita jarang tengok lah. Kalau pelajar jaranglah tengok fresko ni, ataupun ada yang tak pernah tengok fresko ni. Okey, yang ketiga, kita tengok typo. Kita tengok cat akrilik. Cat akrilik ni dia bersifat seperti air dan cat minyak. Dia boleh dibuat tebal ataupun nipis dan juga legap. Cat akrilik ni dia cepat kering, sama juga dia sesuai untuk digunakan untuk permukaan kertas dan juga kanvas.
Okey, yang keempat iaitu cat poster. Cat poster ni kalau kita nak tahu, kalau awak nak tahu, cat poster ni dia sejenis cat yang berbasiskan air ataupun dia water based. Dia water based yang digunakan untuk kita buat ilustrasi ataupun kita nak melukis di atas kertas lah. Okey, itu cat poster. Untuk cat minyak ni awak pun jarang tengok kot. Tapi kita mudah je untuk kita dapatkan cat minyak ni. Cat minyak ni dia bersifat apa? Dia lambat kering dan cat minyak ni sesuai untuk digunakan di atas permukaan kanvas. Sebab apa? Sebab dia cepat kanvas tu cepat meresap cat minyak ni. Dan yang terakhir iaitu cat tempera. Cat tempera ni dia agak luksina tetapi dia tak sama dengan cat air. Cat air cat ni juga dia sesuai untuk kita guna di atas permukaan seperti kertas dan juga kanvas lah. Okey, itu untuk media yang boleh kita guna untuk kita buat catatan. Okey, yang terakhir iaitu teknik cat air. Kita boleh tengok teknik kat sini kita ada 4 teknik yang biasa orang guna untuk dia buat catatan. Okey, apa tu teknik cat air? Yang pertama tengok basah atas basah. Yang kedua basah atas kering. Yang ketiga kering atas basah. Yang keempat kering atas kering. Okey, kita tengok satu persatu. Apa tu basah atas basah? Basah atas basah ni dia dihasilkan kesan luksina dan merupakan sapuan paling sukar untuk dikawal. Sebab apa? Sebab bila kita guna cat yang cair ataupun cat yang cair dan kertas yang kita guna tu basah juga. Kita basahkan dengan air sikit. Okey. Untuk teknik basah atas basah ni, pelukis akan sapu bancuhan warna cair ke atas permukaan kertas yang basah. Biasanya teknik ini sesuai kita guna untuk kita warnakan permukaan yang luas seperti langit, dinding bangunan, latar belakang lukisan, untuk alam dan sebagainya. Teknik ni juga akan hasilkan kesan luksina atau paling sukar dikawal sapuannya. Sebab apa? Sebab kita guna cat tu cair, lepas tu permukaan kertas tu basah. Jadi untuk kita kawal cat ni, teknik ni agak sukar lah. Untuk kita sapu pada kertas tu, bila kita guna teknik basah atas basah ni, kita kena hati-hatilah supaya catatan kita tidak tercemar dan sebagainya lah. Okey. Itu untuk basah atas basah. Kita tengok pula untuk yang kedua, basah atas kering. Okey, basah atas kering ni dia akan hasilkan kesan legap dan sapuan mudah dikawal. Sebab apa? Sebab kita gunakan permukaan kertas yang kering. Okey, bagaimana kita guna teknik basah atas kering ni? Okey, sapuan bancuhan warna cair ke atas permukaan kertas yang kering. Kalau teknik tadi kita guna teknik basah atas basah tadi, kita guna sapuan bancuhan warna cair atas permukaan kertas yang basah. Okey, yang ni lain. Yang ni kita sapu atas permukaan kertas yang kering. Teknik ni sesuai untuk kita hasilkan kesan cahaya dan juga dia akan hasilkan kesan legap yang seperti yang saya bagi tahu tadi. Teknik ni juga dia senang dikawal. Sebab apa? Sebab permukaan tu kering. Jadi kita nak cat tu senanglah untuk kita kawal. Tak adalah mudah comok ke apa. Sebab permukaan kertas tu kering kan. Okey, itu adalah untuk teknik basah atas kering. Okey, kita tengok pula teknik yang ketiga, iaitu kering atas basah. Okey, teknik kering atas basah ni kita sapuan warna pekat pada kertas basah dan sapuan ni sukar dikawal. Sebab apa? Sebab permukaan kertas tu basah. So, jadi dia sukar untuk dikawal. Okey, teknik ni dia sesuai untuk kita buat macam contoh tone warna dan juga kesan cahaya.
Sebagai contoh, kita nak buat permukaan yang luas seperti tanah, langit ataupun laut. Sebab apa? Sebab warnanya boleh merebak kerana permukaan kertas yang kita guna tu basah. Dan juga teknik ni sukar untuk dikawal sebab kertas tu basah. Takut kalau macam kita buat nak cepat kan, takut nanti akan comot sebab kertas tu basah, jadi susah untuk kita kawal. Okey, kita tengok teknik yang terakhir iaitu teknik kering atas basah. Okey, apa tu teknik kering atas basah? Kering atas kering. Okey, sapuan warna pekat pada kertas kering dan akan hasilkan kesan yang legap. Maksudnya cat air daripada tube tu kita terus ke permukaan kertas. Maksudnya cat tu tak letak air ke apa, ataupun kalau kita nak letak sikit je untuk bagi dia cair sikit, tapi janganlah banyak sangat, dia tak jadi kering nanti, dia akan jadi basah pula. Dan dia akan memberikan kesan legap yang lebih, yang boleh menimbulkan kesan jalinan dengan menindihkan warna tersebut. Apabila kita buat banyak lapis cat tu kan, dia akan hasilkan kesan jalinan. Okey, itu untuk teknik-teknik cat air. Kita boleh tengokkan perbezaan untuk setiap teknik, 4 teknik tu kita boleh bezakan macam mana untuk kita gunakan, apa kesan dia atau hasil dia yang terdapat bila kita guna setiap teknik ni lah. Okey. Itu saja untuk pembelajaran untuk bab 3 iaitu seni catatan. Okey, saya harap awak semua boleh tengok video ni sampai habis dan cuba faham apa yang saya terangkan lah. Okey, kalau ada yang tak faham, yang nak tanya saya, boleh tanya. Saya akan jawab apa yang saya boleh. InsyaAllah saya akan jawab. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya ataupun awak cuba tengok sampai habis. Cuba fahamkan apa yang saya terangkan. Okey, itu sajalah untuk pembelajaran pada hari ini. Saya harap awak dapatlah apa input yang saya cuba sampaikan hari ini. Itu mengenai seni catatan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.